Kita tunggu rakaman sekejap. Boleh dengar tak? Dia kata ini direkam. Ya, bukan apa ya. Saya rakam video ini. Kita punya kelas sekarang ini saya rekod rakam supaya nanti saya boleh masuk YouTube dan boleh tengok kemudian. Itu nombor satu. Nombor dua, supaya saya tengok apa ini kehadiran lah ya, kehadiran kamu. Ya, supaya saya tahu siapa yang datang kelas online, siapa yang tidak datang. Okey, boleh ya? Okey. Tak ada masalah. Kalau mau buka video pun tidak apalah Tan Najis. Hautian saya kenal ni. Kalau tak mau buka video pun tak apa. Tan Molly, bagus. Kamu buka video, saya boleh tengok kamu. Kamu boleh tengok saya. Simple saja. Okey. So sekarang ini dirakam dan hari Rabu ini, hari Isnin dan hari Rabu ya. Hari Isnin, hari Rabu kita punya kelas dan kelas yang seterusnya pada hari apa? Pada hari Khamis. Hari Isnin pukul 8 kita buat lambat sedikit lah ya, dalam pukul 8 begitu. Hari Rabu pun kita mula lambat sedikit pukul 8, mungkin bagi kamu peluang lah untuk bersedia. Kemudian hari Khamis kelas pada pukul 12, 12.30. Besok pukul 12.30 ada kelas ya. Okey, kita mulakan sekejap. Baik. Hari Isnin kita telah belajar kelas makanan ya. Saya harap kamu dah tengok video saya yang saya tunjukkan pada kamu. Okey, di dalam grup pun sudah ada video rakaman hari Isnin. Okey, harap dah tengoklah ya. Dan kita sudah belajar kelas makanan. Okey, jadi hari ini kita akan masuk topik 3.2 ya. Topik 3.2 kita akan belajar tentang kepentingan gizi seimbang. Okey, apa itu gizi? Sebelum saya mula, kita kena faham dulu. Kamu kena faham dulu apa maksud gizi ini. Ini dalam bahasa Melayu ya. Gizi ini kita panggil dia sebagai, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia diet ataupun pemakanan. Itu dia punya maksud dia ya. Diet ataupun pemakanan. Okey. Contohnya apa? Contohnya kalau diet ataupun pemakanan kamu pada waktu pagi, katakan. Kalau pagi-pagi biasanya makan apa? Kita macam saya contohlah, contoh saya ya. Saya ambil saya punya diet ataupun gizi saya, gizi ya. Mungkin pagi-pagi saya akan makan nasi lemak. Kemudian ada air kopi. Kemudian mungkin ada sedikit buah-buahan. Dan ini yang kita panggil dia sebagai gizi. Ya. Dan tengah hari pula makan apa? Mungkin ada makan nasi ya, dengan kuah kari, dengan ikan goreng, dengan sayur, dengan buah-buahan, dengan air. Ya, mungkin jus buah-buahan, air buah. Itu pun kita panggilkan dia sebagai gizi ataupun diet. Diet yang kita panggil seimbang. Apa makna seimbang? Kita akan tengok selepas ini. Apa maksud seimbang? Seimbang maknanya dia balance. Ya? Tidak terlalu banyak makan dan tidak terlalu makan sedikit. Dan tidak terlalu banyak makan satu orang panggil apa? Contohnya makan nasi saja. Sayur tak mau. Itu seimbang ke tidak seimbang? Contoh. Dia selalu makan nasi, ya, makan nasi dengan ayam goreng saja. Itu seimbang ke tidak seimbang kamu rasa? Tan Najis, Tan Molly? Tengah hari, dia makan nasi dengan ayam saja. Sayur dia tak mau. Seimbang ke tidak seimbang? Tidak seimbang. Ya, itu tidak seimbang. Tan Najis, bagus. Itu tidak seimbang ya. Dan kita akan belajar apa itu yang seimbang. Okey? Kenapa dia keluar? Okey. Baik. Seterusnya apa maksud dia? Saya besarkan sedikit ya, ni kecil sangat ni. Okey. Tan Molly, Tan Najis. Alright. Apa maksud? Pemakanan. Saya sudah tulis di atas yang mengandungi semua kelas makanan
yang diperlukan oleh tubuh dalam kuantiti yang betul. Ini maksud gizi seimbang. Gizi seimbang. Ya, kita sudah belajar kelas makanan, betul? Ada berapa semua? Tana guess, ada berapa semua kelas makanan? Tuan Molly, okey, internet okey? Kalau nak off video pun tak apa, takut internet itu dia slow, nak off video pun tak apa. Tapi saya boleh. Ini rakam ya, kita rakam. Kalau on video boleh, tak mau on pun tak apa. Okey, saya sambung ya. Tana Jess ataupun Hautian, berapa banyak kelas makanan kita sudah belajar hari Isnin? Ada berapa semua? Ataupun Tan Molly, ada berapa semua kelas makanan? Boleh buka buku teks. Muka surat berapa? Muka surat berapa tadi? Muka surat 46. Muka surat 46. Boleh buka buku. Ada berapa kelas makanan? 7, cikgu. Ya, betul. Tana Jess, betul. Semua sekali ada 7 kelas makanan. Ya, semua sekali ada 7 kelas makanan. Karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Masih ingat ya? Kamu mesti ingat kelas makanan dengan dia punya contoh makanan dia. Okey, itu kemudian itu saya sudah ajar ya. Tidak ada masalah. Okey, sambung. Okey, 240. Okey. Jadi, saya sambung terus ya. Saya terus pergi kepada bahagian bawah ini. Okey, saya terus pergi bahagian bawah. Ini yang kita panggil sebagai piramid makanan. Ya, piramid makanan. Ini adalah panduan ya. Ini merupakan panduan macam mana kamu hendak contohnya ambil pemakanan yang sihat. Okey. Kalau apa itu maksud piramid? Kalau kita tengok bentuk piramid, dia besar di bawah, ya, dia besar di bawah, dan kalau di atas dia semakin kecil atau semakin besar kalau pergi atas. Ini piramid. Dia besar di bawah dan kecil di atas. Okey, maksud dia apa di sini? Kalau di bawah ini maksudnya boleh ambil banyak. Okey. Dan kalau di atas boleh kena ambil, kena makan dengan sedikit. Itu maksud dia piramid. Okey. Dan ada berapa lapis di sini? Ada 1, 2, 3 dan 4. Ya. Kita mula dari bawah lah ya. Ada makanan yang pertama, ini makanan piramid yang kedua, yang ketiga dan ini yang keempat. Okey. Apa maksudnya yang bawah sekali? Yang bawah sekali ini dia kata boleh makan 4 atau 5 sajian setiap hari. Contohnya, apa contoh makanan? Nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Ya, ini maksud dia kamu boleh ambil makanan ini 4 hingga 8 sajian. Ya, 4 hingga 8 sajian itu maksudnya boleh makan lebih sedikit tidak apa. Okey. Kemudian lapisan yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran 3 sajian sehari. 3 sajian tu macam 3 servings. Dalam bahasa Inggeris kita panggil je servings. Berapa kali kamu makan itu. Okey. So, lapisan yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran 2 ataupun 3 sajian. Lapisan yang ketiga, okey, 1 hingga 3 sajian. Maksud dia di sini ya, kamu tengok di sini ya, semakin dia naik atas ya, kena makan lagi banyak atau kena makan lagi kurang. Kalau dia daripada bawah, makan dengan lebih, tak apa. Kalau dia pergi atas, semakin kena makan lebih banyak
ataupun kena makan lebih sedikit. Macam nombor 3. Makan lagi banyak atau makan lagi sedikit? Siapa boleh jawab? Tan Molly? Faham tak soalan saya? Dia macam ini kan. Dia piramid. Dia piramid. Ya. Lagi atas makna dia makan lagi banyak atau makan lagi sedikit kalau di atas. Boleh jawab? Makan banyak, cikgu. Lagi atas lagi makan banyak kah? Sikit, Betul. sikit. Tengok betul-betul ya. Piramid itu panggil piramid. Piramid ni dia kecil di atas dan di bawah dia besar. Di atas dia kecil, di bawah dia besar. Dia piramid. Ya, makna dia di atas makan sedikit. Kalau yang di bawah boleh makan dengan banyak, tidak mengapa. Okey. Kita tengok nombor 3 ya. Lapisan nombor 3, 1 hingga 3 sajian sehari. Apa contoh? Susu dan produk tenusu, ikan, ayam, daging dan kekacang. Okey. Dan yang paling atas sekali, makan yang paling sedikit. Apa contoh? Lemak, minyak, gula, garam. Ini kena kurangkanlah ya. Bukan tak boleh makan, boleh, tetapi kena makan dengan kurang. Kita tak boleh makan banyak yang berada di atas ini. Okey, boleh faham ini piramid makanan? Ya? Tidak mengapa ya. Sekejap ya, saya nak tunjuk satu gambar. Mana dia ya? Okey. Saya tunjukkan satu gambar ini. Tunggu sekejap ya. Pinggan sihat. Okey, sekejap. Ataupun saya berhenti sekejap ya. Saya akan tunjukkan satu gambar ya. Tunggu. Okey, boleh nampak? Boleh nampak ini? Boleh nampak tak? Boleh nampak gambar ya. Apa tulis ada apa yang tajuk gambar ni, tajuk apa? Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia. Okey, ini adalah satu panduan juga ya daripada Kementerian Kesihatan. Panduan cara kita untuk memilih makanan, gizi makanan yang seimbang. Okey, kita panggil dia sebagai panduan. Nama panduan ini panduan suku separuh. Yang di bawah ni ada nampak tak di bawah pinggan ini nama dia ya? Suku separuh. Maksud dia apa suku separuh? Okey. Kalau kamu tengok di sini, sekejap ya. Saya nak on satu benda sekejap. Tunggu sekejap. Tunggu ya. Okey. Okey, boleh nampak kan? Pinggan Sihat Malaysia, boleh nampak? Suku separuh. Apa benda ini suku separuh? Ini yang terkini punya. Suku separuh. Ya, suku separuh itu, suku yang pertama ialah apa? Saya besarkan sedikit gambar ini ya. Boleh tak saya besarkan gambar ini? Okey, tak payah. Boleh nampak, harap-harap boleh nampak ya. Saya besarkan sedikit gambar. Besar sedikit Okey, apa maksud suku separuh? Suku separuh di sini maksud dia ini suku.
Dalam satu pinggan, ini satu dia panggil suku. Ataupun 1 per berapa? Kalau matematik berapa kelas? 1 per berapa? Kalau matematik berapa? 1 per? 1 per berapa? Ini 1 per 4. Inilah kita panggil suku. S-U-K-U. Faham? Ini 1 per 4. Ini panggil suku. Apa yang kena makan? Kalau dalam satu pinggan, ikan, ayam, daging, ke kacang. Ikan, ayam, daging, ke kacang. 1, kita panggil dia suku. Jangan makan banyak lah. Kan? Ataupun saiz tapak tangan saja. Saiz tapak tangan. Suku yang kedua ialah, ini suku yang kedua. Sini suku yang kedua. Kena letakkan apa? Nasi, ataupun mi, ataupun roti, ataupun bijirin. Ini suku yang kedua. Dan separuh. Ini yang paling kena makan dengan banyak. Separuh berapa? 1 per 2. Ya, kalau 1 per 2 ini kena makan banyak apa? Ini apa kelas? Kena makan banyak buah-buahan dan kena makan banyak sayuran. Okey. Ini makna dia suku-suku separuh. Okey, boleh faham ini ya? Dia panggil suku-suku separuh. Okey. Okey, kita sambung ya. Okey. Baik. So, kita tengok yang seterusnya, muka surat 54. Okey, kita sekejap saja sini ya. Muka surat 54, tajuk yang seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Kalori ini apa? Kalori ini kamu ingat, ini adalah nilai tenaga dalam makanan. Dikira sebagai kalori. Nilai tenaga dalam makanan. Okey, sebab apa yang kita makan akan tukar kepada tenaga. Dan tenaga ini ada ukuran dia, berapa kalori. Okey. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori? Contohnya kelas kalau kamu banyak makan, jadi kalori itu naik ke turun? Kalau banyak makan, banyak kalori ke lagi sedikit kalori? Cepat. Kalau banyak makan, maksudnya kamu akan banyak kalori. Banyak tenaga dan banyak kalori ya. Okey, tak apa. Tengok yang pertama. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kalori? Saiz badan yang pertama. Senang saja mau ingat sini. Orang yang kurus ya, dengan orang yang gemuk ini, kamu rasa mana yang perlu ambil banyak makanan? Orang yang badan besar dengan orang yang badan kurus. K, cikgu. Apa? K ke G? K ke G? Saiz badan kamu rasa? Baca ya, saya bacakan di sini. Tengok ya. Orang yang saiz badan besar, dia bukan badan dia gemuk, tapi badan dia besar. Perlu ambil makanan. Makanan banyak ke makanan yang sedikit? Tengok sini. Makan apa ini? Ini. Lebih apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Kenapa mereka makan lebih banyak? Sebab mereka kena banyak tenaga. Sebab badan mereka besar ya. Badan mereka lebih besar. Bukan sebab gemuk sebab badan mereka besar, mereka kena banyak makanan.
Ya, sama macam orang yang pergi gymnasium. Kan tahu yang angkat berat itu. Ya, orang yang angkat berat dia kena banyak makan supaya dia mau angkat berat. Yang itu banyak otot-otot itu kan, mereka bodybuilders itu ya, bina badan. Dia kena banyak makan. Okey. Yang kedua kita tengok umur. Mana yang perlu, mana ya, kalau umur ini kanak-kanak ataupun orang dewasa perlu makan lebih banyak sedikit. Kanak-kanak. Ya, betul. Kamu ingat ya. Kalau dari umur, kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat ataupun memerlukan makanan yang lebih banyak. Kenapa mereka perlu lebih banyak? Sebab mereka sedang apa? Mereka sedang membesar, mereka sedang jadi besar. Jadi dan mereka lebih aktif. Itu sebab dia lebih kena makan banyak daripada orang dewasa. Okey, sekejap ya, 5 minit lagi. Okey, yang seterusnya pekerjaan. Ya. Mana pekerjaan yang lebih kena makan banyak? Kerja berat ke kerja ringan? Ini senang saja. Kerja barat. Kerja berat lebih perlu banyak makan. Kalau kerja ringan macam kerja di office, kerja pejabat, duduk saja pakai komputer, perlu banyak makan? Tak perlu banyak makan. Ya. Dan ada 3 lagi. Jantina. Jantina ini mana yang perlu rasa banyak makan? Kamu rasa orang lelaki ke orang perempuan lebih kena makan biasa? Lelaki. Ya, betul. Lebih lelaki biasanya lebih, ya. Biasanya lebih kena banyak ambil daripada perempuan. Ya. Tapi kalau perempuan yang kerja berat, kalau perempuan kerja berat dengan lelaki yang kerja ringan, mana kamu rasa kena ambil banyak makanan? Perempuan. Perempuan lah. Tengoklah ya apa dia buat kerja. Betul. Ya, betul. Kamu betul ya. Alright. Okey. Last kali, keadaan kesihatan, mana yang perlu makan yang berkhasiat? Orang sakit memerlukan makanan yang sesuai dengan keadaan kesihatan. Ya. Kalau berbanding dengan orang yang sihat. Itu sebab kadang-kadang orang sakit ni dia kena puasa, dia kena makan bubur, kena tengoklah bagaimana keadaan dia. Ya. Dan last sekali, iklim. Iklim ini maknanya cuaca. Orang yang tinggal di tempat yang sejuk lebih banyak makan ataupun lebih banyak makan ataupun kurang makan? Kurang. Okey, itu sebab orang yang tinggal di tempat yang sejuk bukan kurang ya, dia memerlukan makanan yang lebih sedikit sebab mereka perlukan makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Okey. Ini kena ingatlah ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kalori. Okey. Boleh faham ini ya? Muka surat 54. Okey. Jadi sekarang pukul 8.30, lebih kurang 8.27. Kerja rumah saya akan bagi di dalam Telegram ya. Saya akan bagi kerja rumah di dalam Telegram. Ada kerja rumah ke? Oh, belum ada lagi. Okey, tak apa. Boleh faham? Boleh ya? Boleh faham? Okey. Jadi saya akan berhenti di sini. Kalau ada latihan apa saya akan berikan di kerja di dalam Telegram lah ya. Boleh ya? Jadi saya akan berhenti setakat ini sahaja. Hari Jumaat, bukan, hari Khamis kan? Kita punya kelas bila lagi? Hari Isnin, hari Rabu, hari Khamis. Ya, hari Isnin, hari Rabu dengan hari Khamis. Khamis besok ya, 2J ya. Jadi besok kita sambung. Besok kita start pukul 12.30 tengah hari ya. 12.30 tengah hari besok ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa,
Kamu boleh tanya soalan di dalam kita punya grup Telegram dan saya berhenti setakat ini sahaja. Okey, nanti kita jumpa pada besok pukul 12.30 tengah hari. Okey. Jadi kamu boleh keluar daripada kelas ini sekarang. Terima kasih kerana join. Terima kasih Kita cikgu. jumpa besok. Bye bye. Dan Molly, Tanajas, Hautian jumpa besok. Bye. Bye, cikgu. Bye bye. Sekian terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, bye bye. Boleh keluar sekarang.